Untuk hala tuju ni, kita kena terima kenyataan sekarang. Apa dia kemelut ekonomi dan pengurusan negara sekarang. Defisit berterusan sejak 99 sehingga sekarang. Terus membengkak. Yang serius. Hutang bertambah sehingga mencecah lebih 1 trilion. Pertumbuhan ekonomi tidak meyakinkan. Pelaburan asing itu dijangka. Baru-baru ini Menteri sebut expected. Bila sampai kita agak kalah dengan saingan Vietnam, Thailand dan Indonesia. Ini kenyataannya. Bagaimana kita boleh rungkai permasalahan ini? Kita melihat ke depan. Saya yakin permulaan ini mestilah dengan pengurusan. Orang mual dengan politik sekarang ini. Dengan percaturan politik dan perebutan dan pemunggahan kekayaan oleh pimpinan. Itu kalau dilihat pimpinan, itu dikaitkan dengan kekayaan yang bercambah. Oleh demikian, harus bawa semula keyakinan baru. Untuk menyatakan bahawa politik dan pimpinan itu tidak lain daripada taklif amanah yang dipertanggungjawabkan. Dan ini dengan membersihkan negara dari rot yang ada. Apa dia? Rasuah. Seluruh dunia tahu masalah kita. Tidak boleh terlepas daripada dihantui oleh permasalahan rasuah, salah guna wang negara dan sebagainya. Dengan pelbagai isu. Dan ini tidak terkait dengan satu orang atau dua orang. Saya sebut ini sistemik. Masalah ini harus ditangani dengan begitu baik. Kemudian isu yang dibahaskan sejak 1961, saya ingat, marhum Tun Razak, tentang masalah yang akan dihadapi oleh negara. Communalism dan corruption. Sekarang lebih parah. Walaupun soal komunis tidak berbangkit. Tetapi soal rasuah jauh lebih besar daripada yang pernah ditelah oleh marhum Tun Razak. Termasuk soal perkauman. Negara ini harus inklusif. Soal ketetapan perlembagaan negara tentang hak keistimewaan Melayu dan Bumi Putra, Islam, bahasa Melayu, kedaulatan Raja-Raja Melayu tidak harus dipertikai. Tetapi negara sudah merdeka dan matang, harus membawa semangat inklusif baru supaya semua kaum yang minoriti, yang terpencil dan lebih berat bagi saya ialah marginalized, sama di Semenanjung atau di Sabah dan di Sarawak. Yang di marginalized itu yang terpencil daripada arus pembangunan perdana. Sehingga masalah air tak selesai sampai sekarang. Masalah kemudahan asas, mutu pendidikan, mutu kesihatan. Ini yang disebut sustainability. Kemampanan itu menuntut pimpinan punyai pengarahan dan keutamaan yang jelas. Kita bincang soal bailout, kita lihat keutamaan kita kepada syarikat-syarikat gergasi. Nak selamatkan negara ini, selamatkan syarikat gergasi. Saya kata nak selamatkan negara ini, selamatkan kepentingan rakyat di bawah dulu. Pekerjaan mereka, pendidikan mereka, makan minum mereka dan harga barang, kos hidup. Itu yang harus menjadi keutamaan kita. Jadi menghalau masa depan, termasuk soal persekitaran, soal climate change, soal prasarana yang asas, dan soal compassion. Mana mungkin politik ini politik ganas dan angkuh tanpa rasa kasih sayang dan rahmah. Dan ini mencangkau semua kaum dan semua wilayah di negara kita. Jadi saya harap pandangan ini akan menentukan hala tuju negara yang baru. Ya, terima kasih.